Saya dulu belajar di London dan saya ni kadang-kadang gatal suka jalan-jalan pergi ke halakah-halakah berlainan di kalau kita pergi London kita nampak macam-macam firqah-firqah yang ada. Dan saya suka pergi ke firqah-firqah yang orang kata penuh masalah lah. Satu daripadanya ialah firqah orang Syiah yang sekarang di Singapura makin berleluasa, makin kuat. Dan kalau kita tanya mereka apa erti hikmah ini, pada pendapat mereka, hikmah ini adalah apa saja yang dikatakan oleh Saidina Ali. Sehingga kan kadang-kadang kalau kita tanya mereka, apa erti hikmah ni? Hikmah adalah hanya apa yang Ali cakapkan dan mungkin apa yang datang daripada Al-Quranul Karim. Tetapi kalau kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melihat hikmah di dalam satu kacamata yang lebih luas. Kalau kita lihat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, beliau menukil daripada apa yang beliau pelajari daripada sahabat yang unggul ini dan mengatakan bahawa hikmah dalam Quran adalah mengenal kebenaran dan mengamalkannya. Ini adalah satu daripada keistimewaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengenal kebenaran dan mereka bekerja ke atas dan ke arah meninggikan kebenaran. Imam Ibn Hajar yang tadi Ustaz cakap tadi, Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hikmah adalah segala yang menghalangi dari kebodohan dan mencegah dari yang jelek, yang kotor, yang jahat. Ini adalah satu daripada intipati yang kita dapat lihat daripada sahabat Rasulullah SAW. Mereka cuba menjauhi dari pekerjaan yang bodoh, daripada perkataan yang bodoh, daripada amal-amal yang membawa kepada kebodohan. Dan kita lihat hidup kita pada hari ini, kita ni di swarm, we are basically swarm with so much stupidity that we are affected by it at an everyday basis. Rasulullah SAW mengajar sahabat Nabi supaya menjauhi berdasarkan hikmah daripada perkara-perkara demikian. Dan terakhir sekali sebelum saya berikan kepada pengerusi kita tadi, saya nak cakap sikit tentang Ibnul Qayyim yang tadi juga Ustaz sebutkan tadi dalam bukunya, dua bukunya yang sangat besar, Madarijus Salikin dan Al-Fawaid. Beliau juga berkata sedikit sebanyak tentang sahabat Rasulullah SAW dan berkata bahawa apa erti hikmah ini ialah 6 perkara yang diamalkan oleh generasi awal ini. Pertama, seperti tadi Ibn Taymiyah cakap, mereka memahami Al-Quran, mereka mengenal kebenaran dan mereka mengamalkannya. Tetapi tidak cukup dengan itu saja. Mereka juga adalah orang-orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa tadi Ustaz cakap, sebagai orang yang beradab. Apabila datang ke majlis, kita mendengar, kita menulis, kita ingat. Ini adalah satu daripada keistimewaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sahabat berkata, mereka mendengar. Apabila mereka mendengar dan mereka tidak faham, mereka bertanya. Itu sebab nanti kita nak banyak soalan daripada hadirin-hadirat pada hari ini. Dan ketiga, Ibnul Qayyim mengatakan bahawa orang yang mengamalkan hikmah adalah orang yang memahami agama dan soal keduniaan. Tidak cukup kita memahami agama kita seperti tadi Ustaz cakap tadi, tetapi kita juga mesti tahu ihwal keduniaan kita pada hari ini. Keempat ialah mengambil faedah daripada usia, hikmah daripada sahabat Nabi itu kita lihat. Satu daripada keistimewaan sahabat Rasulullah SAW ialah mereka suka meminta nasihat daripada orang yang lebih berpengalaman daripada mereka. Kelima, belajar daripada kesalahan mereka. Dan keenam, waspada supaya jangan terjerumus di dalam kesalahan. Jadi kalau kita lihat seperti tadi yang Ustaz tanyakan kepada saya tadi, generasi awal
generasi sahabat, tabi'in dan sebagainya, mereka adalah satu generasi yang sangat unggul kerana mereka adalah generasi yang dapat melihat Islam daripada kacamata yang sangat fokus, daripada kacamata yang penuh kebijaksanaan dan hikmah, dan juga daripada kacamata yang sangat sederhana. Mereka mengamalkan Islam tidak lebih daripada batas yang ditetapkan kepada mereka, dan mereka menjalani Islam di dalam hidup mereka dengan cara yang dapat memberi contoh kepada umat-umat yang lain di dalam zaman mereka itu. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Syed Khairuddin kerana telah mengingatkan kita akan 3 prinsip yang merupakan ciri-ciri yang mana ia membantu para sahabat ridwanullahi alaihim dan para salafus salih dalam menghayati keempat-empat ayat itu. 3 ciri adalah mereka perlu bersikap sederhana dan tidak melebihi batas, mereka kekalkan fokus mereka, dan juga mereka mengambil dan menimba hikmah. Selingan sikit sebelum masuk round 2 ni. Tadi Dr. Asri kata kita ni semua sigak-sigak, tapi sebenarnya doktor, kita diminta pakai kod biar kita yang malap sikit. Jadi doktor yang jadi starnya. Dia biar doktor yang gemerlapan sebab doktor yang kira pemain import. Ini tak ada kena-mengena dengan harimau Melaya atau singa Singapura, tak ada. Dah habis dah cerita tu. Jangan lagi berulang lah. Baik, kita langsung kepada round kedua kita. Pusingan kedua. Kalau tadi Dr. Syed Khairuddin telah memberikan kita contoh-contoh atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan salafus salih dalam penghayatan mereka akan Islam, iman, ilmu dan islah itu sendiri. Kita pula ingin memintalah Dr. Firdaus, kalau dapat untuk waktu ni, terangkan kepada kita Ustaz, bagaimana pula kita yang hidup kini, yang dah jauh masanya daripada zaman para sahabat ridwanullahi alaihim, dengan cabaran kita yang tersendiri di Singapura ini secara khusus, dapat kemudian menerapkan, berusaha sekurang-kurangnya untuk menerapkan unsur-unsur ini dalam kehidupan kita seharian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Tuan Pengerusi. Apabila kita nak menjawab atau nak mencari bagaimana kita nak mengekalkan tahap keimanan, keihsanan, keislaman dalam diri kita pada zaman sekarang ini, kita perlu kenal terlebih dahulu cabaran-cabarannya. Kalau kita tak kenal cabaran tersebut, kita tak boleh menjawabnya. Seperti mana dalam Sun Tzu Art of War, dia kata know your enemy first. Kita kenal kita punya musuh dahulu, kita boleh menang. Tak kenal musuh, kita tak boleh menang. Macam mana kekuatan pun kita berikan, kita tak boleh menang sebab kita tak kenal musuh. Jadi kita perlu kenal cabaran kita pada masa sekarang. Dan cabaran kita, seperti mana kita semua maklumi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cabaran kita di akhir zaman ini, pada sekarang ini, terutama di negara Singapura ini, negara sekular yang mana kita ini orang Islam minoriti, cabarannya sangat-sangat besar. Kalau kita tinggal di negara yang majoritinya Islam, kalaulah kita tinggal di kawasan perkampungan yang ramai orang Islam, sedikit sebanyak ia akan dapat membantu keislaman kita. Orang lain pergi masjid, kita pergi masjid. Kalau kita tak pergi masjid, kata ni apa awak tak pergi masjid. Jadi terdorong juga pergi masjid dan sebagainya. Tapi kita di Singapura berbeza. Cabaran yang paling utama ialah cabaran terhadap akidah kita, kepercayaan kita. Saya yakin, insya-Allah, kita yang telah dididik dengan keislaman dan keimanan daripada kecil, iman kita tidak akan mudah tergoyah untuk mengikut ajaran dan juga atau menganut agama lain. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak akan terdorong untuk murtad. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun gejala murtad di Singapura ini ada menunjukkan peningkatannya, tapi kita yang telah dididik, insya-Allah kita iman tu kekal dalam diri kita. Seperti Rasulullah SAW sabda dalam hadisnya, kalau iman tu sudah ada dalam diri dan kita pupuk dia tidak akan keluar. Naik turun, ya. Increase, decrease, naik turun, pasang surut, ya. Tapi keluar, insya-Allah tidak. Kalau kita pupuk. Namun cabaran kita ialah iman ini mudah kurang.
mudah merosot. Dengan apa? Fahaman-fahaman yang menggoncangkan iktikad kita, menggoncangkan kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya rumuskan cabaran pada akidah ini kepada dua. Pertama, kita di akhir zaman ini, kita kadang-kadang mudah terdorong untuk meletakkan Islam itu mengikut ilmu sains moden. Kalau sekiranya ilmu sains moden berkata A, Islam kata B, dia akan persoalkan, kenapa Islam kata B? Kan ni A. Nanti saya bawa contoh. Kedua, kadang-kadang kita ini terdorong untuk mempersoalkan Islam kerana apa? Kerana kita ini meletakkan Islam mengikut norma-norma kehidupan zaman sekarang. Maksud norma tersebut cara hidup, gaya hidup, style hidup, bukan Gangnam Style, Singapore Style. Cara hidup zaman sekarang begini, A, Islam kata B. Kenapa Islam kata B? Kenapa tak buat macam A? Ini kan zaman sekarang ini. Kita mesti ikut cara A, tak boleh ikut cara B macam ini. Ini Islam cara lama, kuno dan sebagainya. Ini adalah cabaran kepada kepercayaan iktikad kita. Goyang sedikit. Keluar tidak, tapi surut. Saya lihat, saya bawa pada contoh yang pertama tadi. Islam katanya perlu selari dan ikut sains moden. Sebenarnya ia terbalik. Sains moden ikut Islam. Kenapa? Sebab sains ini, ia adalah teori-teori yang dibawa oleh manusia. Dan sains itu sendiri satu cabang ilmu yang mempalsukan teori yang sebelumnya. Setiap saintis datang dengan satu teori, saintis lain akan cuba berusaha untuk memalsukan teori tersebut. Ini betul ke tidak ilmu ini? Dan teori tersebut tidak dikatakan sebagai the absolute truth. Bukanlah dikatakan sebagai hakikat yang sebenar-benarnya. Ia adalah berdasarkan kefahaman yang dapat difahami oleh mereka yang ada ilmu sains itu. Jadi apabila kita katakan kita nak letakkan Islam itu, kepercayaan kita itu mengikut ilmu sains, seolah-olah kita itu menafikan bahawasanya Islam itu adalah absolute truth. Islam itu adalah hakikat yang sebenar-benarnya, al-haq. Dan kita letakkan al-haq itu mengikut kepada ahwa'un nas, ataupun nafsu manusia, ataupun pandangan manusia. Sebagai contoh, kita lihat ayat yang tadi bacakan oleh qari kita sebentar tadi, ayat yang ketiga surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaitum." Ayat tersebut Allah terangkan tentang makanan apa yang halal dan haram. Allah terangkan kepada kita, hurimat alaikum, dia haramkan kepada kamu untuk makan bangkai. Ya, satu. Dia haramkan untuk kamu makan darah, bukan cekik darah. Kita semua cekik darah. Tapi ini makan darah, real blood. Diharamkan. Diharamkan untuk kamu untuk makan daging khinzir. Tahu perkataan khinzir? Nak cakap bahasa Melayu nanti orang kata saya mencarut pula. Sekarang dah tukar bahasa Arab, khinzir. Yang 4 kaki kecil tu, yang ekor dia berpusing-pusing, panjang sikit hidung. Itulah khinzir. Diharamkan untuk makan. Baik, kata bangkai kita tak boleh makan je sebab apa, dia tu racun, dah busuk dan sebagainya. Tapi dalam Islam, bangkai tak semestinya sampai busuk. Kalau sekiranya ia tu tidak disembelih mengikut Islam, dipatahkan lehernya, dianggap sebagai bangkai. Nah, Islam kata tak boleh makan.